Okey. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi. Hari ini 11 hari bulan 12 tahun 2020. Okey, seperti biasalah, saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Abdul Aziz Abdullah daripada syarikat Edu Intellect PLT. Kami adalah satu syarikat training dalam bidang pembangunan diri dan juga khusus keusahawanan. Di samping itu, saya juga seorang coach yang membantu seseorang untuk maju dalam diri mereka dan juga dalam keusahawanan mereka lah. Sekiranya mereka seorang usahawan. Okey, biasalah pagi ini sebelum saya cakap dengan lebih panjang, saya buat disclaimer. Apa yang saya akan terangkan hari ini ialah berdasarkan kepada ilmu yang saya ada dan pengalaman yang saya ada lah sepanjang saya hidup ni lah, dan sepanjang kerjaya saya lah sebagai seorang usahawan, sebagai seorang trainer dan juga sebagai seorang coach. Okey, hari ini topik kita sambungan daripada topik yang hari Rabu tu hari, iaitu Azam tahun 2021 part 2. Akan ada beberapa bahagian sebenarnya. Saya rasa ada 3-4 lagi sesi saya akan cerita pasal Azam 2021. Okey, sebelum tu kenapa saya cerita pasal Azam 2021 di bulan Disember, bukan bulan 1? Supaya kita semua boleh buat kita punya planning, kita punya perancangan untuk Azam 2021 ni sebelum Disember. Sebelum Januari. Jadi bila sampai Januari nanti, yang mana ada lebih kurang 20 hari lebih lagi, sampai Januari nanti, automatically kita dah ada kita dah tahu apa yang kita akan buat tahun 2021. Bukan orang kata baru Januari baru kita nak buat planning. Okey. Itu kadang-kadang yang silap ni ialah bila Januari baru nak buat planning. Kan? Jadi kita buat planning kita bulan Disember. So, kita ada lebih kurang 20 hari lagi untuk kita buat planning kita untuk tahun 2021 kita. Alright. Okey. Video yang lepas, so hari ni kita nak cerita pasal apa? Hari ni kita nak cerita tentang perancangan kita, apa yang kita nak capai bagi tahun 2021. Okey, bila kita nak buat kita punya perancangan ni, ada beberapa kriteria. Bila kita nak dapatkan satu goal, matlamat kita tahun 2021 atau azam kita, orang selalu sebut azam lah ataupun goal lah bagi tahun 2021 ni, ada beberapa kriteria yang kita kena buat. Jadi kriteria ni ada 5 kategori yang kita kena semak dalam kita punya azam atau goal yang kita nak capai pada tahun 2021 ni. Ada 5 kategori. Apa dia? Yang pertama, matlamat kita atau azam kita atau goal kita 2021 ni kena very specific. Maknanya dia tak boleh sama-sama. Kena tepat apa yang kita nak. So, okay, saya beri contoh. Orang tu dia nak saya selalu bagi contoh lah, orang nak turunkan berat badan. Dia tak boleh kata tahun 2021 ni saya nak turun berat badan. Tak boleh. Dia kena cakap dengan tepat. Saya nak turun berat badan sebanyak 20 kg. Ataupun saya nak turun berat badan daripada sekarang 95 kg ke 75 kg. So kena spesifik. Kena cakap dengan tepat. Okey? Itu yang pertama. Itu yang dikatakan spesifik. Spesifik. Maknanya goal kita kena tepat. Ataupun orang yang berniaga, contohnya dia kata, saya nak dapatkan jualan produk saya tahun ini sebanyak RM100,000. Tepat. Dia tak boleh kata saya nak tingkatkan jualan. Tak boleh. Ataupun nak kata saya nak tingkatkan jualan 3 kali ganda, 4 kali ganda. Itu pun tak cukup. Kena tepat. Saya nak tingkatkan jualan saya pada tahun 2021 ni sebanyak RM100,000. Okey? Yang pertama maknanya dia adalah spesifik. Okey? Lepas tu yang kedua, target kita ataupun goal kita ni kenalah something yang kita boleh ukur. Okey? Maknanya kita boleh ukur lah. Jadi bila kita kata turun daripada 90 kg ke 70 kg, target tu kita boleh ukur. Kita tahu kan, kita boleh
duduk di atas kita punya timbang tiap-tiap hari ataupun seminggu sekali, kita boleh ukur berat badan kita minggu ni berapa. Kalau benda tu, target tu kita tak boleh ukur, maknanya itu bukan target yang bijak. Okey. Sekarang ni target ni kita boleh ukur. Okey. Begitu juga dengan jualan, sales. Bila kita kata saya akan capai 100,000 sale tahun depan, maknanya kita boleh ukur. Maknanya kita boleh ukur tiap-tiap bulan ataupun tiap-tiap minggu ke, ataupun biasanya orang ukur tiap-tiap bulan, berapa sale dia. Kan? Dan berapa sale dia, dan bila dia ukur tu, dia dah tahu dia akan capai, dia duduk, orang kata dia dalam perjalanan yang betul lah untuk capai sale 100,000 tu. Okay, yang kedua, dia boleh ukur. Yang ketiga, target tu adalah target yang boleh dicapai. Boleh dicapai ni maknanya bukanlah satu target yang sukar nak capai dengan keadaan apa yang kita ada hari ni. Contoh tadi saya bagi, kita nak turunkan 90 kg ke 70 kg, benda tu boleh dicapai. Maksud boleh dicapai ni maknanya kita dalam keadaan sihat, tak ada sakit, tak terbaring, tak terlantar, kan? Apa lagi, kita tak ada pantang makan, kan? Tapi kalau kita buat target nak turun 90 ke 70 kg, tapi kalau kita terbaring, tak boleh gerak sangat, ataupun kita tak boleh aktif, kan? Jadi dah tentu kita memang tak boleh nak capai benda tu, kan? Jadi kita tengok situasi kita pada hari ni, boleh tak kita capai benda tu? Masuk akal tak? Nanti kata nombor tu yang kategori yang keempat lah. Tapi kategori ni, benda tu boleh capai ke tidak dalam situasi kita pada hari ni. Itu juga bila kita kata kita nak target RM100,000 sales, benda tu boleh capai ke tidak. Okay. Yang tak boleh capai ni, contohnya orang yang buat sale tu, dia kata, katakanlah tahun ni dia buat 10,000 sale, tiba-tiba dia kata tahun 2021 ni saya nak capai 1 juta sale, ataupun saya dah dapat 10 juta sale. Jadi benda tu macam tak masuk akal. Sebab apa saya kata tak masuk akal? Sebab benda tu susah nak dicapai. Bukan tak masuk akal, susah nak dicapai sebab dia belum capai lagi 100,000. Kan? Macam mana dia nak cerita capai 1 juta? Macam mana cerita dia capai 10 juta? Sedangkan 100,000 pun dia belum capai. Jadi kalau dia letak target dia untuk dapatkan 10 juta sale tahun 2021 ni, jadi sukar untuk dia capai. Kenapa kita tak letak, kenapa kita jangan letak target yang sukar dicapai? Bila kita letak target yang sukar dicapai, apa yang akan berlaku ialah, bila kita menempuh perjalanan kita untuk capai target tersebut, bila kita tahu je target ni susah sampai, kita akan terus berhenti daripada usaha untuk dapatkan target tersebut. Sebab bagi kita pada ketika itu, kita dah tahu benda tu mustahil nak capai. Ini yang berlaku hari ni. Contohnya, dia kata dia nak turun daripada 90 kg ke 60 kg. Itu adalah satu target yang terlampau berat bagi seseorang. Jadi bila dia terlampau tinggi sangat target dia, itu yang dia akan, bila dah masuk bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bila dia tak ada apa perubahan pada diri dia, dia akan kata, target ni susah nak capai. Jadi kita buat satu target tu yang kita rasa kita boleh capai. Kalau kita kata kita boleh turun 10 kg, kita letak turun 10 kg. Jangan letak turun 20 kg, 30 kg. Kalau kita kata kita boleh letak, kalau kita rasa kita boleh capai 50,000 jenis sale, kita letak 50,000. Jangan kita letak 100,000. Bila kita letak 100,000, kita tak capai, ataupun kita rasa susah nak capai dengan benda-benda yang kita kena tempuhi nanti, automatically nanti kita akan stop. Kita akan stop langsung usaha untuk capaikan target kita. 50,000 pun kita tak akan dapat. Okay, yang kedua, yang ketiga, benda tu kena boleh dicapai. Yang keempat, benda tu kena masuk akal. Okay, masuk akal ni contohnya macam saya kata tadi lah, seorang yang nak buat sale, tiba-tiba dia kata dia hanya buat 10,000, 20,000 ya tahun 2020, tiba-tiba dia kata tahun 2021 saya nak buat sale 10 juta. Dengan dia punya modal dia tak cukup, dengan dia punya staff tak ada, dengan sistem tak ada, kan? Tiba-tiba dia kata dia nak buat sale 10 juta. Itu bagi saya satu impian yang dah masuk dalam kategori angan-angan mak jenin. Jadi ini yang kita tak nak. Bila kita buat satu impian ataupun satu target yang kita rasa memang susah nak capai atau yang tak masuk akal, kita tak nak buat. Begitu juga tadi, saya nak
turun daripada 90 kg ke 55 kg. Kan, nak badan macam apa, Ratu Cantik, something like that lah, contohnya kan. Dia satu benda yang memang mustahil nak capai, ataupun memang tak masuk akal untuk capai dalam masa setahun. Kan? Jadi bila kita buat target yang mustahil nak capai, ini yang orang kata kita takkan buat langsung. Satu benda pun kita takkan buat. Okey. Lepas tu, akhir sekali, kita kena ada satu time frame bila kita nak capai target tu. Okey. Contohnya sekarang ni, kalau kita kata kita nak turun berat daripada 90 kg ke 70 kg, kita kena ada time frame kita. Okey, time frame kita berapa lama? Bila kita nak capai benda tu? Bulan berapa? Bulan 7, bulan 8, bulan 9. Walaupun kita kata kita ada target sampai bulan 12 untuk capai azam kita tahun 2021. Seelok-eloknya kita buat time frame kita untuk capai kita punya target ni lebih awal daripada bulan 12. Kenapa saya kata lebih awal? Sebab kalau kita letak target kita bulan 12, katakanlah kita tak capai target kita bulan 12, apa yang akan berlaku? Maknanya kita tak capai target lah. Tapi kalau kita buat target kita, katakanlah bulan 9, kita buat target kita bulan 9, tapi kalau kita tak capai target bulan 9, maka apa yang akan berlaku, kita akan cuba ubah kita punya situasi supaya kita boleh capai target tu by bulan 12. Itu penting. Jadi secara rumusannya, apa yang saya nak kongsikan hari ini, ada 5 kategori yang kita kena usahakan supaya, ataupun kita pastikan bila kita buat kita punya azam tahun 2021. Okay? So maknanya, saya ulang sekali, yang pertama, ia perlulah satu keazaman yang tepat, yang spesifik, bukan satu perkara yang sama ataupun tak terang. Pertama, spesifik. Yang kedua, benda tu kita boleh ukur, target kita tu boleh kita ukur. Yang ketiga, benda tu boleh kita capai, bukanlah satu benda yang kita tak boleh nak capai. Yang keempat, benda tu kenalah masuk akal, realistik, masuk akal. Yang kelima, kenalah benda tu ada time frame. Jadi sebagai conclusionnya, kita tulis target ni yang kita nak. Saya bagi secara rumusannya. Contohnya, kalau kita nak turunkan berat badan, kita kata saya nak turunkan berat badan saya daripada 95 kg kepada 75 kg by September tahun 2021. Okey. Ada target dah. Turun daripada 95 ke 75 kg by September tahun 2021. Okey. Begitu juga orang yang buat sale, dia kata saya nak capai sales 100,000 tahun depan, tahun 2021 by bulan September tahun 2021. Jadi ini maksud saya tadi, kita buat target azam kita, dan kita pastikan azam kita tu menepati kriteria-kriteria yang saya sebut tadi, dan kita letakkan jangka waktu yang kita nak capai azam kita tu. Okey. Jadi dalam video akan datang saya akan terangkan juga macam mana kita nak buat perancangan supaya kita tak lari daripada azam kita tadi untuk kita dapat capai. Okey, itu sajalah video saya kali ini. Bolehlah kongsi dengan kawan yang tak tengok live saya lepas ni. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.